Tahun 1980 suami saya mati lemas. Oh, kesian ke dia. Tahun 88 suami kedua mati darah tinggi. Allah, lebih sedih sungguh. Tahun 96 suami ketiga mati kemalangan. Wah, memang tragedi sungguh lah. Sangat-sangat tragedi. 3 suami mati belaka. Banyaknya pahala perempuan ni. Soalan saya, kalau takdir saya masuk syurga dan ketiga-tiga suami saya masuk syurga, suami mana akan menjadi suami saya di syurga nanti? Suami pertamakah, keduakah, ketigakah? Tapi saya suka suami kedua, sebab muka dia lebih kurang muka ustaz. Mu cari pasal ni. Lain kali lah lebih kurang, dalam kali tulis lah lebih kurang muka Tok Imam. Muka kita jarang orang muka macam kita ni. 7 orang dalam dunia muka serupa. Betul tak? Tidak mustahil. Faham tak? Lepas tu kadang-kadang kita tengok dalam Google, dalam filem, macam orang kampung aku kampung mana cerita Argentina tu. Dalam dunia lebih kurang ada 7 muka yang serupa. Benda ni bukan akidah tak wajib percaya, tapi tidak mustahil. Mudah bagi Allah. Betul tak? Aja nak tengok muka awak lebih kurang awak ada? Ada? Di mana? Di cermin. Orang tanya orang lain, bukan dia. Taklah, sungguhlah muka bukan serupa betul macam. Mana kadang-kadang jumpa di China, kadang jumpa di Brazil, kadang jumpa di Amerika Selatan dan sebagainya. Ini tidak pelik di sisi Allah. Betul tak? Muka kita tak pun jumpa lagi muka sama dengan kita. Tapi ada orang jumpa dah. Ada orang jumpa dah. Tu akang-akang je. Tapi ni sebiji muka kita. Kita tak tengok lagi, tapi orang cerita 2 orang dah orang jumpa. Yang pertama penyanyi Westlife. Yang kedua pelakon Titanic. Bukan saya kata, budak-budak kata. Jadi jangan marah, terimalah hakikat. Jadi dia nak tahu suami dia hak mana akan bersama di dalam syurga. Pernah diajukan soalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Maka suami yang paling baik dengan dia akan bersamanya. Siapakah suami yang paling baik dengan dia? Faham tak? Sebab itulah kalau kita sebagai seorang suami, ingat, walaupun kita ada kuasa veto, tapi khairukum li ahli, sebaik-baik kamu biarlah yang terbaik bagi isteri kita. Kalau boleh isteri kita jangan beri kerja. Kalau boleh lah, kalau tak mampu nak buat gua ni. Kalau nak jadi yang terbaik, suami isteri jangan suruh dia buat kerja. Duduk rumah saja. Bang, dia nak apa, duit bagi, nak mah bagi, nak beliang bagi, Maggi bagi, nak bagi belaka. Jangan suruh dia buat kerja, kesian ke dia. Kerana dia melahirkan anak kita menggadai nyawa. Betul tak? Kelebihan melahirkan seorang anak tak bertarung dengan nyawa. Suami duduk luar, bini terkangkang kat bahu dalam tu. Doktor push. Duk main push saja 3 jam. Betul tak? Bertarung dengan nyawa. Suami duduk luar. Buat apa mak sini? Why kat dalam nak bersaling sampai masa takut. Dah macam mana? Okey tu. Betul tak? Ni suami tak sakit sikit pun. Maka sebaik-baik kita jangan susahkan isteri kita. Maka kalau kita hak mana yang baik sekali dengan isteri, katakan suami yang kedua baik sekali dengan dia, maka suami kedua akan bersamanya di dalam syurga nanti. Suami-suami lain akan berkahwin dengan wanita-wanita syurga. Tidak ada cemburu lagi, tidak ada marah dendam. Boleh tak kita baca surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat semayang kita? Boleh, tak ada masalah. Rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai habislah. Rakaat kedua pula, qul huwallahu ahad. Sama baca. Warna gitu.
Boleh, tak ada masalah. Tak ada ulama kata tak boleh. Al-Imam Nawawi sebut dalam banyak kitab, dalam Syarah Raud, dalam Majmu', dalam At-Tibyan, Adab Hamalatil Quran, nak harus baca surah yang sama dalam rakaat yang pertama dan kedua. Boleh. Satu hari seorang orang kampung mari jumpa Nabi. Dia mari ni kerana berlaku kisah ni di imam di kampung dia. Tu imam kampung dia ni setiap surah Qul huwallahu ahad. Semayang subuh rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Semayang maghrib Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Semayang Jumaat Qul huwallah juga 2 rakaat. Semayang raya Qul huwallah juga. Orang panggil tu imam kulhu. Jadi beberapa orang jemaah tak puas hati. Lalu pergi berjumpa Nabi nak buat pengaduan di bandar Madinah. Daripada kampung jalan kaki. Siapa Nabi kata ada apa hal? Gini. Kami ada masalah besar di kampung kami. Masalah mana? Imam sembahyang jemaah kami ni sentiasa baca surah Qul huwallahu ahad setiap rakaat. Pening dah kepala kami. Faham tak? Nabi kata betul ke? 2-3 orang betul insya-Allah, kami sebagai saksi. Nabi tanya saksi, kalau betul maka kamu baliklah beritahu pada imam itu surah Qul huwallahu ahad akan pimpin dia ke dalam syurga nanti. Balik bodoh ramai-ramai kau peling. Nampak lagi ada tak Nabi marah? Nabi marah tak? Tak ada. Nabi kata pergi pesan ketua imam, surah tu akan pimpin dia masuk syurga nanti. Tengok kan. Nak, kita banyak kritik, banyak komen, suruh jadi imam tak pandai. Faham tak? Imam baca pendek kau peling, baca panjang kau peling, tak baca kau peling. Komplain sama. Wirid panjang, panjang sangat. Wirid pendek, pendek lah pula. Doa panjang, panjang sangat. Doa pendek, pendek sangat lah. Faham tak? Komplain sama. Dah awak jadi imam, saya tak pandai. Dia tak pandai bagi yang komplain. Jangan komplain kalau benda yang tidak rosak. Benda rosak baru kita komplain. Baca terlalu lama baru kita komplain. Kerana ulama larang, menyebabkan budak-budak lari, orang tua pun jadi sakit mati ada. Dah panjang baca slow sangat. Sabbihis marabbikal a'lan nadhi. Sudah gitu lah. Bila nak habis? Tak. Panjang sangat tu baru sabbihi. Nampak? Teruk benar. Orang tua-tua belakang apa Kalau pakai paper terlorah paper. Faham tak? Tu baru kita komplain. Jangan nak pandang ajar saja. Jadi tak salah pun. Boleh. Kena dah dengan soalan. Soalan seterusnya. Bagi penawar untuk isteri yang garang sokmo. Pantang wak salah sikit marah sokmo. Penat molek dah kita sabar. Ni apa? Yang sebenarnya bukan masalah mu, bini aku gitu juga. Bila sebut orang perempuan memang dia gitu. Orang perempuan memang dia kita nampak dia tak gerak lembek. Tapi kalau dia mengamuk, jangan. Baik mu lari. Betul tak? Ada bini tak? Betul tak dia pesan gitu? Ada? Tu. Lepas sekali duduk. Faham tak? Sama je kita tanya orang di Perlis, tanya orang di Johor, tanya di Selangor, apa memang gitu. Sebab saat ni lah kita nampak dia lembek, orang lelaki menang kot lain. Di luar rumah semua lelaki-lelaki adalah juara. 100 meter lelaki menang. Tak? 400 meter lelaki menang. Lomba basikal lelaki menang. Lopak tinggi lelaki menang. Lopak galah lelaki menang. Lopak jauh lelaki menang. Lopak kijang lelaki menang. Benda lagi akak semi orang lelaki gagah. Lomba renang orang lelaki. Terjun papan anjar lelaki pandai. Hoki menang lelaki. Bola balik awak puang. Akak berat dia patut biar kecil orang puang akak. Faham? Di mana orang puang menang? Allah itu adik di rumah. Nampak? Di rumah dia lah pula.
Cuma bab itulah Nabi mari kepada kita baca macam hadis. Jangan kita lawang suami, jangan tekeng suami, jangan tinggi suara suami, jangan wak masang ke suami. Nak tanya molek. Suami dah habis cakap, dah boleh potong lain. Suami kita dia besar pada sotang. Sotang kata keluar kejap, pergi jumpa sotang. Suami kata tak boleh keluar, haram dia keluar. Betul tak? Agong kata pergi keluar kejap, suami kata tak boleh keluar. Keluar setiap langkah satu dosa. Besar lagi. Di padang suamimu lah syurgamu, pada tubuh badan suamimu lah nerakamu. Tapi berlaku sebaliknya. Ramai juga deraka. Pasal apa? Dia bekeng kerana dia ada satu alat, iaitu lidah. Lidah ni bisa daripada natang-natang lain dia. Lidah bisa ke dia? Pasal apa lidah bisa? Lidah power. Pasal lidah tidak bertulang. Natang apa pun kalau jenis lembek, bahaya. Ular laut, ular laut belang pendek. Pak pegang, dah lapar rumah, tahlil dah. Atas mutu tahlil dah. La ilaha illallah. Tahlil dah atas mutu. Biru je gagang mutu. Ular terdung seleceh duduk dalam rupuk biru tu. Tok bila mari nak bang subuh, jirik atas tekak, lapuk biar atas keting. Faham tak? Dah lepas mayang subuh, kapang mayang. Faham tak? Jangan main. Tapi kalau benda kerah, tak rok macam orang lelaki. Orang lelaki ni kura. Kura gajah kita naik bank pagi-pagi lalu ikut parit, dia duduk nitah. Kura ikut birat parit. Nitah. Kita pun lenyek atas belakang. Degu. Kura tu aja natang ni tak tengok dah orang. Faham tak? Tak apuh kura, gagah. Tapi ada kura ketik orang. Ada. Raja tengok muka depan, 3 laki-laki dikejarkan ke hospital, diketik kura-kura. Ada. Nampak? Hak ramai ketik dulu tu, apa? Ular tu. Kita kura. Dia bisa je. Tak? Kita perang. Awak ni, saya suami awak. Tak dengar Tok Guru tu duk ngajar dari muda tu. Duk ngajar, tak dengar ke? Lawan suami itu derhaka. Lawan suami itu derhaka. Lawan suami itu derhaka. Derhaka itu neraka. Tak wajib lagi awak dapat nafkah harian daripada saya. Neraka ni awak tahu? Api neraka. Dia jawab, dah habis orang lah masuk syurga. Kita jeng terus dia jawab gitu. Tahu tak? Habis kitab baca. Jawab sepatah kita jeng tu lah. Mulut dia bisa. Tak bunyi kuat ular kedua sela. Faham tak? Pek itu atas keting. Faham? Dia pun jalan balik. Nak selok kawan tu. Jadi kalau rapang yang bekeng gini kadang-kadang lawan dia benda. Orang puang kita tengok masa ni suka kita. Masa ni dia suka kita. Bini kita. Masa ni? Masa WBT. WBT tak akan. Tak nak. Dia lawan baik kata. Terima kasih bang. Habis lah. Jadi kena siap duit banyak kan kalau bini pakai. Cuma khabar lepas awak tak baiklah. Janganlah pakai. Walaupun kita tengok bila suami kita ngalah, jangan bila kita nampak kita menang kita rasa sombong, jangan. Allah melihat kita. Tapi gitulah. Rupa nafsu dia kuat. Nafsu dia memang kuat. Bukan kuat hak bagian tu saja, hak bagian lawan suami pun kuat. Kalau kita tengok mak kita dengan ayah kita, hak mana jahat mulut? Ayah ke mak? Mak kita jahat mulut. Kita tanya orang Johor, mak juga. Tanya orang Perak, mak juga. Tok dengan tok puang kita, toki kita, hak mana jahat mulut? Tok kita. Toki tak bunyi toki. Mulut toki ada dengar? Ada bomah toki tak bunyi. Petang-petang bunyi. Ambak lembu. Faham tak? Tok atau moh ni macam murah gila. Faham tak? Ada. Jadi batu kita jadi bengang. Jadi dia takut waktu lah. Kalau kita ayat Quran tak takut, mengatir hadis tak takut, benda dia takut. Poligami. Nampak? Awak kalau lawan saya sangat, awak duduk bekeng dengan saya terpaksa kahwin seorang lagi hot dog bekeng. Baru jadi molek dia. Dia ligu kan tu, jangan main apa kalau nikah seorang lagi, jangan main. Oh, mati dah tengah baca Yasin bangun cengok. Faham tak? Jangan main kalau bak nikah seorang lagi.
Dia marah sungguh payah nak cari hak redha. Betul tak? Jangan main rapang. Dia orang mati dah, tutup kain batik. Mari Tok Imam tu bila Tok Siok je kaki duk mengaji Yasin. Nak suami si mati tu duduk tepi dapur. Mana? Dia kaki kata sabar lah. Nak marah nak Tuhan kasih ke dia. Tak ada orang. Nak nasi. Dapat. Jadi kiki kata tak apalah, boleh nikah semua lah. Bangun mayat apa? Bangun congok. Kembal lagi habis Tok Imam. Nah, ni dah puang jadi kalau gitu baru dia jadi molek. Boleh atau tidak kita tidur berbogel? Pula dah. Tak ada kerja orang korpo ni. Hukumnya haram, berdosa besar tidur berbogel di masjid. Boleh? Kalau muda seorang kok pandamu tak ada masalah. Tak ada sebab benda-benda duduk telanjang dalam rumah. Dengar molek hukum. Sebut dalam kitab I'anatul Talibin, sebut dalam kitab Asnal Matalib dan seumpamanya. Saja-saja je telanjang dalam rumah makruh, tidak haram. Dia jenis berahi telanjang. Di balik jabat buka baju kok apa semua telanjang. Ding 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 ding. Mu suka kuat, mu buat gitulah. Pasal suka kuat enggak? Jawabnya makruh, tak ada orang tengok. Tetapi kalau panas sangat dia telanjang harus. Jadi tidur tak ada masalah. Nak, kadang-kadang kita pakai kipas, tapi kipas kita tak cukup power. Nak, jadi panas dia pun buang kain, tidur telanjang, tak ada masalah. Melainkan tidur dengan kawan-kawan, tak boleh lah. Tak, kalau tidur dengan isteri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pasal isteri kita. Sebab bila kita jawab nikah tu maknanya termasuk segala hukum-hukum tidur. Aku terimalah nikahnya bila dikatakan sah. Terima macam sah tak? Aku terima dalam nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Cik Imam tu bertanya, Cik Bila, sah? Sah. Apa yang sah? Nikah ini sudah sah, maka mereka berdua sudah tidak ada aurat lagi. Boleh tidur telanjang, boleh masuk telanjang. Semua boleh. Itu termasuk tak? Termasuk. Suami wajib tanggung nafkah. Isteri tak boleh keluar rumah dah kalau tak minta izin. Boleh buat apa saja suami isteri, melainkan dubur dan farak pada ketika uzur. Betul tak? Itu makna berumah tangga. Itu tak nampak tu, duk nampak jimak je. Faham? Sebenarnya bukan jimak saja rumah tangga, tetapi hiburan. Hiburan dia berhibur, bermain-main dengan suami isteri. Dalil bila Abdul Rahman bin Auf kahwin, Nabi tanya, hal bikra am sayyiba? Kamu kahwin anak dara atau janda? Jawab Abdul Rahman bin Auf, sayyib. Nabi tanya balik, kenapa tak nikah dengan anak dara? Tula ibuka wa tula ibuha. Faham tak? Kenapa tak kahwin dengan orang muda-muda? Kamu boleh bermain-main bila berkahwin. Jadi bukan jimak saja, bermain-main. Kita pernah tak main dengan bini kita? Jarang. Siapa masa malam Jumaat, jimak saja. Okey, ready, beres. Bermain tak main, patut main. Tak? Main lambung-lambung, main apa? Main boxing, main tomoy. Main lempo-lempo batu selambuk. Main sembunyi-sembunyi. Itu main. PlayStation. Bermain dengan isteri. Seronok tak? Seronok Sebab tu carilah yang boleh bermain. Jangan cari tua-tua sangat, main kerja-kerja. Tak boleh main kerja-kerja, dah tua dah. Tua kan? Laki lari, bini lari dulu dah. Bini 45, laki 76. Bini lari, laki cari. Okey lagi, lepas tu laki pula lari, mati terus. Tak boleh.
lelaki. Wanita yang sedang hamil, adakah sah jika dia kahwin? Sebagai contoh, mengandung dulu baru kahwin. Soalan terakhir malam ni, orang puang dia mengandung anak daripada zina, lepas tu dia mengandung, boleh kahwin tak? Nah, bahasa hari baru ni yang dia keluar dalam satu surat khabar. Surat khabar ni dijawab oleh seorang ustazah. Ustazah ni buat satu artikel, orang yang kahwin dengan perempuan yang mengandung ini dia kira berzina sepanjang hayat. Nampak? Kerana dia kata haram dan tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Kecoh masyarakat. Jawabnya, kalau bodoh jangan jawab soalan. Faham? Biar cerdik dulu, walaupun popular keluar dalam TV. Faham? Tapi bila tak betul, menyusahkan orang. Nah, pasal siap buat artikel kutuk-kutuk pula, bermakna bukan dia tersalah cakap, memang pegangan dia. Dengar molek, dalam bab perempuan yang mengandung anak zina kahwin dengan kita, contoh, bukan dengan kita lah, dengan mu. Faham tak? Contoh. Buat contoh. Bila contoh lagu tu, maka ada dua pandangan ulama. Mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan haram dan tidak sah. Faham baik? Ni fiqh muqarrar. Muwakkalah kitab fiqh Islami ke, al-fiqh ala mazahibil arba'ah ke, nampak? Rahmatul Ummah ke, kitab-kitab besar ke, pak mazhab ni lah, lain tak ada. Pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Faham? Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi sah. Boleh beza lagi. Jadi kalau nak mengajar hak sah. Bukan kita kata molek dia berzina, dah. Tapi hukumnya sah. Sah di sisi mazhab Hambali, di sisi Syafi'i dan Hanafi. Syafi'i, Hanafi sah, Maliki, Hambali tidak sah. Benda ni tidak ijma'. Bila tidak ijma', royaklah tidak ijma'. Ni gigabah orang yang menikah berzina sepanjang hayat. Nah, dari mana pandangan mazhab Syafi'i yang majoriti ni masyarakat Malaysia? Mu keluar artikel di Malaysia. Mu nak tunjuk pandangmu ke nak tunjuk bodohmu? Nah, ni masalah. Cuma dalam mazhab Hanafi kata bila nikah tak boleh jima', melainkan setelah beranak. Dalam mazhab Syafi'i kata makruh jima', tidak haram. Sunat jima' lepas beranak. Nampak beza? Khabar benda khilafiyah gitu. Jangan buat artikel kita orang yang nikah perempuan yang sedang berzina, nikah dalam edah orang, menunjukkan lagi bahlul. Edah orang kepala otak apa? Dia ni bila berzina, ngandung ada edah dah. Tak ada edah. Ada edah ni dia kena sah nikah. Bila sah nikah, cerai, baru ada edah. Edah ni hatta yadhna hamlahunna, sehingga perempuan yang mengandung beranak. Dalam zina ada edah dah. Anda tak faham. Kelas masuk TV nak buat cerdik takkan boleh. Nampak? Biar cerdik dulu. Jadi masalah. Dulu ada seorang tu hebat lagi tu, pakak senato. Dia kata keluar mazi kena mandi junub. Ni mengaji mana keluar mazi? Keluar mani pada. Bukan keluar mazi. Faham? Kawan tu mandi, keluar mazi sikit dah, kawan tu tak boleh tengok benda. Tengok itik keluar mazi, tengok tu keluar mazi. Jadi mandi semua. Jadi masalah, jadi pada masalah. Sebab itulah jangan kita bersama dengan golongan-golongan yang menentang perjuangan Islam jadi tak berkat. Ngajar pun jadi mengarut. Sebab tu kita kena ingat, satu saja, kita bersama dengan Rasulullah. Rasulullah tinggal para ulama untuk pimpin kita. Kerana tak ada orang akan tolong kita melainkan Rasulullah sallam. Kita rebah mak kita dah akad di hari kiamat. Bini kita kena pijak di orang padang mahsyar, kita tak akan tolong. Ayah kita kena sepak di orang di padang mahsyar, kita tak tolong. Yauma yafir mar'u min akhi. Pada hari kiamat saudara lari daripada saudaranya sendiri. Al-ayah. Yang akan tolong kita seorang, dia sebut ummati ummati salimha. Nabi Muhammad SAW. Pastikan hidup kita yang baki ini tolong Rasulullah, tolong agama Allah, tolong ulama-ulama. Golongan-golongan yang sesat, golongan zalim, kita jangan bersama mereka, tapi jangan tinggal, terus beri teguran.
Nasihat, mudah-mudahan Allah buka pintu hati pemerintah dan rakyat yang masih dalam kejahilan supaya kenal apakah tujuan Tuhan cipta mereka, iaitu menjadi hamba-hamba Allah yang berjasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.